tentang daripada poster itu, beliau memberitahu kami supaya adakan kerjasama lah dengan kumpulan ini untuk cerpen-cerpen yang pada ketika itu saya kira sudah ada kan, Zura kan, sudah ada berkarya. Jadi kami nak menangkap lah satu kumpulan ini untuk kami terbitkan cerpennya, kerana salah satu sasaran kami terutamanya yang mencari karya dari Sabah. Cerita-cerita dia berlatarkan budaya adat di Sabah lah. Sebabnya tidak ada orang lain boleh menulis karya seperti itu, hanya tuan-tuan dan puan-puan saja. Kalau pada tahun lepas kami lebih pada pengenalan tentang cerpen, dan pada masa itu kami bawa pembimbing Puan Salina kan. Sebab Salina memang bimbing lah daripada asas menulis, tata bahasanya, kepada karyanya, dan juga dia komen kan sesiapa yang bentang pada ketika itu. Harapnya pada hari ini apa yang dikomen oleh Puan Salina itu sudah ditambah baik, dan hari ini saya bawa 3 editor saya. Yang pertamanya Puan Zara lah, yang keduanya Cik Farid, dan yang ketiganya Syahril lah, untuk melihat terus cerpen tuan-tuan puan-puan, kerana mereka inilah nanti yang akan menguruskan manuskrip tuan-tuan puan-puan. Semua manuskrip yang kami terima daripada penulis, editor lah yang akan bentang. Jika lepas daripada jawatan krisis itu, penulis sudah boleh tarik nafas lega lah. Saya juga bawa buku kami banyak terima dari Sabah, tetapi kalau lihat antologi cerpen itu kebanyakannya diusahakan oleh Katrina Susana Stati. InsyaAllah kumpulan ini akan ada antologi dia juga. Kumpulan ini kena bersepakat siapa editor dia, Zura mungkin satu-satu lah, mungkin Zura lah tapi kena sepakat lah. Sekarang memang tak nampak, tapi bila buku terbit nanti barulah kenapalah nama Zura saja kat luar ni kan, kenapa tak nama lain. Saya juga bawa satu kumpulan cerpen oleh seorang penulis juga dari Sabah, Juri Durabi. Jadi sesiapa dalam ini sudah banyak tulis cerpen, boleh kumpul cerpen itu, hasilkan kumpulan cerpen sendiri. Dia tak ada maksimum minimum tu ada 15. Kita dah lalui perolehan pengenalan tu, dan sekarang ini kita dah lalui pembunian. Jadi untuk dapat kelulusan terbit tu memang tidak ada masalah. Cuma harap bersabar menunggu bila terbitnya lah. Mana-mana yang selepas ini masih mahu kerjasama dengan kami, boleh saja ajukan, hantar saja surat pun. Cerpen, untuk novel pun boleh, untuk puisi pun boleh. Mana-mana karya boleh masuk dalam media sosial, tapi jangan habiskan. Mungkin ambil dia punya climax ataupun konflik saja. Kemudian jangan habiskan, nantikan penyelesaian konflik ini dalam cerpen yang bakal terbit nanti. Kita harap penulis perlu berkreativiti juga dalam memberikan tajuk. Maksudnya sini kita lihat tajuk pun kita dah boleh agak cerita tentang apa. Sebab itu tajuk memainkan peranan penting dalam karya. Macam tajuk tadi, Kulintangan Kesayanganku. Jadi tentu kita tanya, kenapa sayang sangat kulintangan tu? Kinabalu Aku Datang sudah pasti cerita tentang Kinabalu. Tapi kenapa pula dipanggil Kinabalu? Tentu ada cerita. Kemelut di Tangga 1001. Setiap kali saya baca tajuk ni, saya akan ingat Tangga Batu Kif. Jadi sudah pasti bagi kami nak tahu adakah sama kisahnya, sama tempatnya, sama keistimewaannya. Aku dan Tarian Pinakang pun saya tak pernah dengar, sebab kami biasa dengar Tarian Sumazau saja. Kemudian ada satu ini tajuk dia Unduk Ngadau. Kalau tajuknya begitu hanya sekadar Unduk Ngadau, dia susah kita hendak memberikan keistimewaan kepada cerita itu kerana tajuk yang terlalu ringkas. Ini gerak kerja kami kami editor mengelak untuk berurusan dengan penulis secara langsung, sebab kita tidak mahu ada pertikaian. Jadi apa-apa saya akan berhubung dengan penyelaras. Jadi semua 21 cerpen ni, nama ini Puan Zura berikan kepada saya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak tukar tajuk, maklumkan kepada Puan Zura. Puan Zura akan beritahu saya supaya kami berdua mempunyai maklumat yang sama. Kalau ada pertanyaan, tanya pada Puan Zura akan beritahu saya. Lepas ni kita akan beri masa juga untuk pembaikan. Karya yang kita terima pada tahun ini ialah Kinabalu Aku Datang oleh Ita Marzia, Aku dan Tarian Pinakang oleh Marlina Mailon, Aku Syir dan Jurut Tuhau dari Sandakan Ketambunan oleh Nur Syakila, Bungkusan Hitam Berlingkar Permata oleh Zarazat, Kawalan Angel di Wat Kenanga oleh Firdaus Salam, Unduk Ngadau oleh Yvonne Henry,
Bayu Kasih oleh Siti Aziana Hajat, Bubur Tarap dan Jeruk Bambangan oleh Nur Fatin Abdul Rahman, Donat Coklat untuk si Kili oleh Iman Danish, Ke Negeri Belacan Abah oleh Aidan Arjuna, Kemelut di Tangga 1001 oleh Wanita alias Anita Basil, Kenangan Terindahku Tabaici oleh Lucinda Mailen. Saya minta tuan-tuan dan puan tetapkan nama apa yang hendak dipaparkan bersama-sama karya. Nak pakai nama pena atau nak pakai nama betul. Okey, kemudian kita ada Kulintangan Kesayanganku oleh Izzat Iman, Legenda Batu Payung oleh Siri Ariati, Makna di Sebalik Keamatan oleh Ryan M, Pantang Larang Nenek oleh Sabia Rose, Pai-Pai Kecil bernama Leona oleh Puan Zura, Seindah Merdu Alunan Suling oleh Arina Yong, Si Bobo Hizan oleh Fazil Wili, Sompotan buat Daniel Adam oleh Puan Nori Siliani, Tapun oleh Puan Kristi Grazelda Titus, Waris oleh Puan Noraini Zakaria, Jawapan Rindu buat Humi Nodon Kecilku oleh Terantai Purple, Ku Temukan Diri di Langit Cardiff oleh Nur Danisha Azrina. Jadi pada tahun ini kita peroleh 24 buah cerpen. Jadi kalau kita nak kekalkan 21 cerita orang kita, ada 3 cerpen daripada kumpulan ini wajar digugurkan. Cadangan saya tidaklah meletakkan 21 cerita orang kita sebagai tajuk cerpen. Cadangan saya 21 cerpen orang kita ni kumpulan ini. Kumpulan ini sebab dah ada kependekan cok ni kan, saya suka juga bunyi dia unik kan. 21 cok ni kumpulan ini. Tetapi berapa cerpen kita nak terbitkan tu cerita lain. Tapi kumpulan ini kita harap dapat kekal 21 cok ini, dan kemudian tu kita terus, sebab kita tidak berharap inilah satu-satunya antologi cerpen daripada 21 cok. Selepas siap ini nanti kita mahu ada lagi antologi cerpen yang baru. Biasa saya buat sesi ni, saya namakan ini sebagai bedah karya, sebab kita akan lihat satu persatu tentang cerpen tersebut. Apabila saya membaca karya tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba catat seperti ini. Tapi saya rasa mungkin selepas bengkel ini nanti saya akan hantar kepada Puan Zura, nanti dia akan kongsikan kepada puan-puan. Yang pertama sekali saya tulis itu ialah Nyalang Mataku / Mataku Terpaku / Mataku Nyalang. Ini ayat pertama. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila kita berkarya, yang pertama tadi telah saya katakan tajuk sangat memainkan peranan untuk menarik perhatian pembaca. Perkara yang kedua ialah ayat pertama, perenggan pertama. Apabila pembaca rasa terganggu yang sangat kuat, dia akan tinggalkan karya kita. Baik, dalam manuskrip ini ditulis oleh Puan Zara, Nyalang Mataku Terpaku. 3 perkataan ya. Apa maksud nyalang? Nyalang itu maksudnya terbelalak. Nyalang mataku terpaku. Cukup kalau kita gunakan nyalang mataku ataupun mataku nyalang. Jadi buang perkataan terpaku. Baik, Ke Negeri Belacan Abah. Sikit je saya tulis kat situ. Yang pertama, Police and Thief. Kita main kerja-kerja kan. Police and Thief, One tu jaga, Polis mati, pencuri jaga. Di sini sama ke lagunya? Ada tak nama lain bagi Police and Thief? Polisi tip. Kita boleh teruskan tulis itu, tapi dengan dimiringkan guna Itali. Penulisan nombor 1 hingga 9 hendaklah menggunakan perkataan. Tetapi mula nombor 10 dan seterusnya tulis dalam bentuk nombor. Justeru ya, ejaannya bukan jesteru. Muncul di depan muka pintu. Di depan pintu je cukup lah. Perkataan yang kita gunakan tu boleh mengawal cerita kita, walaupun hanya satu perkataan di dalam 4 kapis tu. Ini macam anda apabila menonton filem, ada cerita yang kita suka tengok, dia cerita dia perlahan, layan dia cerita dia. Tapi ada cerita, macam cerita One tu jaga, cerita tu laju, macam tu. Saya suka memberi rujukan cerita Avatar, sebab Avatar tu adalah satu dunia lain yang sangat mengasyikkan. Walaupun di dunia luar tak logik, tapi bila dalam Avatar semua tu jadi logik. Jadi anda perlu memastikan cerita anda tu logik dalam dunia cerita anda tu. Ketika aku berjaya merangkul ijazah sarjana muda dalam bidang teater dan perfilman, aku nekat untuk bertahan di kota raya metropolitan itu. Anda boleh memilih
sama ada hendak tulis kota raya atau kota metropolitan. Okey, perkataan jarang ni ada perbezaan antara jarang dan jarang-jarang. Jarang itu apa? Kalau kain tenunan dia renggang-renggang tu, ada lubang-lubang, itu kita panggil jarang. Tapi kalau keadaan yang tidak biasa, kita panggil jarang-jarang. Dan ada banyak lagi sebenarnya perkataan yang kita ingat boleh digunakan secara tunggal, tetapi sepatutnya digunakan secara ganda. Rupa-rupanya dia sudah lain makna. Satu lagi perkataan, baik. Tapi apa beza dengan sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya? Jadi apabila kita berkarya, kita cuba camkan, adakah perkataan itu boleh digunakan secara tunggal atau perkataan itu perlu digandakan supaya maksud ayat itu jelas. Kalau dalam bahasa Inggeris, perlu dialih dalam bahasa Melayu. Yang saya bacakan, dia kata gini, location hanya Punana. Saya suka ditulisnya cara ni. Negeri kau, Sabah, I think it's good for you. Dan kau pun sudah lama tak balik kampung kan? Kebetulan lokasinya di Papar. Kau asal sana kan? Senanglah Ricky. Jadi perkataan tadi, location, I think it's good for you, dan juga Ricky, itu bukan bahasa Melayu. Ya, bila makan tu perbuatan. Jadi kau makan, satu perkataan. Sebab kau tu tak boleh berdiri sendiri. Kalau tidak, tulis saja engkau makan. Kalau rasa keliru, tulis je penuh. Aku, engkau, kamu. Tak perlu singkatkan. Baik, Aidan Arjuna, puas hati ke dengan penerangan saya? Suka amat. Keseluruhan ceritanya bagus. Malam tadi pun saya dah makan belacan papar. Ciri-ciri tepatan tu ada apabila dalam perkataan hominodon. Dan Joharindo tu ciri-ciri keindahan lah pada tajuk tu. Sebagai editor, saya suka tajuk ni. Cuma saya fikir perkataan kecil pun boleh digugurkan. Perkataan hominodon cukup. Hominodon tu untuk orang dewasa. Hominodon tu dia berkorban untuk bangsa dia kan. Jadi dia mungkin mau anak kecil dia tu berkorban juga. Okey. Terima kasih penjelasan semua. Ni salah hija ke atau perkataan tu memang ada? Baru linantianku. Nama baju muruk. Nama baju tu. Okey. Sebab dia tak ada dalam glossary. Dia tidak ada keselarasan yang hendak menceritakan bahawa baju itu dipanggil Babaru Linantian. Perlahan aku berjalan menuju ke almari pakaian, tempat aku menggantungkan pakaian tradisi bangsa Kumurut. Baju itu Tinongkolong. Sudah aku gantung kemas di situ sejak hari pertama aku menginjak kaki di hostel ini. Aku masih ingat betapa terujannya Mama saat menyiapkan baju itu. Siang malam, Mama menjahit manik dalam uci agar Babaru Linantianku terampil dengan keunikan motif bangsa Murut. Tapi kalau kita baca dari atas tadi, kita tak jelas Babaru Linantian tu apa. Mama juga sanggup mencari sampai ke hujung Pekan Tenong, semata-mata untuk mencari bahan aksesori wajib seperti pipi rod dan selupai untuk menemani busanaku. Kenalkan mana kekurangan dia? Mencari. Yang pertama tu mencari apa? Tidak dijelaskan. Baik, buang je mencari itu. Perenggan yang lain saya bacakan. Lalu malam itu, di sebuah majlis sederhana, ketibaan kami disambut meriah oleh pelajar sekolah sukan yang menjadi tuan rumah. Malam itu, edit semula. Jangan ada perkataan yang diulang. Bila kita kerap menggunakan ulang-ulang yang tiada keperluannya macam tu, nanti pembaca akan ada kecenderungan untuk melompat ke ayat lain atau melompat ke perenggan lain. Jadi pembaca tidak menikmati keindahan penulisan kita. Sudahnya nanti akan datang, pembaca mungkin ingat cerita kita, tapi dia tidak ingat gaya penulisan kita. Kenapa Usman Awang sangat diingati? Kerana gaya penulisan beliau pada masa itu langsung, tetapi bunyinya romantis. Kenapa orang sangat ingat dengan Ranjau Sepanjang Jalan? Ranjau Sepanjang Jalan tu sebuah cerita yang sangat sedih, sangat penat membacanya. Terlalu banyak pengulangan dalam novel tu. Tetapi pengulangan itu tidak
ditulis suka-suka sahaja kerana penulis hendak memberi rasa berat kenapa satu demi satu cabaran dihadapi oleh Leha, Jahumah dan juga anak-anaknya ketika mereka bersama di sana sampai matilah Humah tu. Tapi penulis Syahrul Ahmad tu tak puas hati lagi. Selepas Humah mati, masih banyak lagi pengulangan-pengulangan nak menunjukkan betapa beratnya tekanan yang ditanggung oleh Jihad sehingga Jihad gila. Yang jadi mangsa siapa? Anak sulung dia yang sepatutnya sekolah, tapi sebab orang kampung pada masa tu dia kata budak perempuan tak perlu nak belajar tinggi-tinggi, dan anak inilah yang jaga adik yang kecil-kecil, pada masa yang sama nak jaga mak yang dah gila. Pengulangan yang ada dalam tu bukan semua. Variasi pakaian tradisi Malaysia yang penuh warna-warni menampilkan seri luar biasa indahnya. Hanya aku berdiri asing dengan sepasang busana hitamku tinggalan arwah atuk yang menjadi lambang kemegahan keluarga kami selama ini. Nasib baik jugalah aku memakai aksesori manik salupai di kepalaku dan kalung rangkul di leherku yang membuat penampilanku sedikit menyerlah. Kalau tak pakai nasib dia buruk ke? Jadi mungkin boleh diubah supaya kita tidak terlihat berasa kerdil. Dia berbeza dengan kita merendah diri. Ni cerita ni sebenarnya si Rina ni dia terpilih mewakili Malaysia bersama satu kumpulan remaja untuk mengikuti latihan di Cardiff. Biasa kalau kita pergi akan ada satu malam kerakyat. Jadi Rina ini telah memilih untuk memakai pakaian tradisi. Cerita ni sebenarnya kita membawa diri kita di satu tempat di negara luar. Walaupun semua orang memang takut-takut bila berada di luar, tetapi kita kena besarkan diri kita apabila kita menuliskannya dalam karya. Jangan saja nanti ada orang putih bertanya aku mewakili bangsa apa, pastilah aku sukar memberi jawapan yang tepat. Perkataan yang saya bacakan tadi menunjukkan Rina sangat kecil. Dia berasa sangat takut. Jadi mungkin boleh diubah apabila kita boleh menyusun perkataan yang baik, ya, kita gabungkan. Pembaca sendiri boleh sama-sama berasa besar hati dengan watak ni kerana bangga bila watak dapat berada di Cardiff, kemudian tu menunjukkan pakaian tradisi dia dan juga tarian tradisi masyarakatnya, dan kita rasa oh kalau begini aku pun berdoa supaya aku dipilih untuk pergi ke tempat macam ini, untuk menjadikan kita berasa besar. Karya apa yang sesuai kita baca? Pernah dengar Arinawati? Beliau menghasilkan banyak novel, cerpen, ya, yang sebenarnya apabila kita membaca mengangkat diri ataupun watak utama tu ke pentas dunia. Seboleh-bolehnya saya minta kenal pasti penggunaan daripada, dan juga ialah, adalah. Tapi tolong jangan ayat Al-Quran itu jangan separuh-separuh. Lepas tu sumber rujukan kami dan pegangan kerajaan Malaysia ialah Quran.my. Misal kata nak guna ayat surah Al-Baqarah ayat 5, buka kat Quran.my tu cari surah Al-Baqarah ayat 5, copy paste saja dan letak dalam cerpen. Sebab kami banyak terima manuskrip yang letak ayat Al-Quran walaupun maksud dia sama, tapi mungkin dia ambil daripada tafsiran lain. Tapi sebolehnya sebenarnya kami tak galak kan, sebab kita karya kreatif, bukannya kita buat buku agama. Tapi kalau lah nak memerlukan 1-2 ayat Al-Quran untuk menguatkan cerita, sumber kita Quran.my. Itu saja saya nak tambah sikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Angin berpuput dari Sumbar bawa cerita rindu nak darah. Yang dijemput sudah bertiba. Ayolah kita mulakan acara. Yang berusaha Tuan Haji Razali Cik Mat, Pengarah Jabatan Penerbitan DBP Cawangan Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Salvia Ross, Setiausaha Agung Persatuan Bahasa dan Sastra Sabah. Yang berbahagia Puan Aminah Awang Basar, Pengarah DBP Cawangan Sabah. Yang dialu-alukan Puan Nur Julia Alani Henry, Ketua Editor Bahagian Buku Sastra DBP Cawangan Kuala Lumpur. Puan Siti Aisyah Mat Saad,
penolong pegawai pendidikan daerah Ranau, dan seterusnya para penulis buku cerpen antologi Cerita Orang Kita dan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Penangguhan Bengkel Perolehan dan Pemurnian Manuskrip Buku Sastra Antologi Cerpen Cerita Orang Kita. Bagi mendapatkan keberkatan majlis, marilah kita semua menadahkan tangan. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Azmi bin Awang Ladis untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan ini kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesehatan anggota, kecerdasan minda, keterangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka majlis kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan ucapan alu-aluan oleh yang berbahagia Tuan Haji Razali Cekman, Pengarah Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sahabat saya Puan Aminah Awang Besar, Pengarah DBP Cawangan Sabah, Puan Siti Aisyah binti Mat Saad, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Puan Salvia Rose, Sekretariat Agung Badan Bahasa dan Sastra Sabah, yang berusaha juga Puan Nurul Julia, Ketua Editor Buku Sastra. Ke semua para editor, para editor, Mandaharanum ini merupakan editor sastra yang saya ambil cuplik daripada bagian majalah dipindahkan ke bagian sastra. Hidup ini tidak boleh kekal, kita mesti berubah. Walaupun ada masalah, pada saya masalah itu adalah peluang. Sebab dia bagi peluang untuk saya selesaikan. Untuk maklum tuan-tuan puan, memang ada beberapa manuskrip yang agak lambat yang akan berlaku. Pertama, buku sastra dia jadi beberapa penilaiannya agak tuntas, tetapi kita sekarang ni tidak berlaku lagi penilaian. Ini perubahan yang kita buat. Dahulu ada JKP dan JKI, tetapi sekali ini hanya JKI dan saya yang mengurusikan JKI. JKI ini meluluskan penerbitan. Selepas itu baru saya arahkan editor-editor berkaitan. Untuk kemudahan dan pemegang, kita buat promosi dahulu. Orang nak beli buku ni dia kena lihat promosi sebenarnya. Sebab dalam keadaan sekarang orang ada duit RM20, dia akan beli makanan dahulu, tidak buku. Tapi kalau kita boleh memberi promosi, buku-buku tersebut terlaris. Memang penulis saja yang boleh, terutama penulis sastra, yang boleh menjual produknya. Tuan-tuan puan boleh ambil dengan diskaun 40%. Maknanya tuan-tuan puan boleh jual. Saya percaya Puan Aminah akan menggerakkan. Dari segi data saya, penulis Borneo yang paling banyak menerbitkan adalah penulis Sarawak, tapi agak kurang sedikit Sabah. Tuan-tuan puan dah dijentik dengan ilmu, tiba-tiba tuan-tuan akan melonjak penulis Sabah. Biar kita mula dan terus aktif. Itu sajalah nasihat saya. Dan saya berharap ada seterusnya kekayaan kita. Terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan acara pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Siti Aisyah binti Mat Saad, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pengurusan Swasta dan Pendidikan Swasta, Pejabat Pendidikan Daerah Ranau,
bagi mewakili yang berbahagia Tuan Haji Albidin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah untuk menyampaikan ucapan. Salam sastra dan salam kemaafan tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini kerana ada majlis yang lain. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur di atas kolaborasi yang sangat baik ini kepada guru-guru dan juga peserta-peserta kita pada hari ini. Beliau juga berharap agar kita akan membuat kolaborasi yang lebih mantap lagi, dan saya juga mewakili Timbalan Pengarah kita mengharapkan agar peserta-peserta hari ini mengambil ruang-ruang dan peluang yang sangat baik pada hari ini. Bukan semua dapat, dan bertemu dengan editor-editor Dewan Bahasa dari Kuala Lumpur. Jadi ini satu peluang yang sangat besar. Guru ini mempunyai satu peluang penjualan dan produk yang sangat bagus. Kami dah bincang dengan Dewan Bahasa Sabah sebelum ini untuk di daerah Ranau untuk bawa pameran buku-buku Dewan Bahasa kepada guru-guru pusat sumber. Sebab guru-guru pusat sumber ni dia ada keuangan setiap tahun untuk sekolah untuk menambah bilangan buku. Sebenarnya saya sudah lama mengikuti Puan Zahra ni. Kritikan-kritikan dia sangat detail, mendalam dan memberi kesan. Membagi tepukan kepada beliau. Itu saja dari saya. Berterima kasih kepada Dewan Bahasa Cawangan Sabah dan juga Kuala Lumpur kerana sudi memberi bimbingan kepada kami di Sabah. Memanglah kami ni orang jauh kan, jarang-jarang pergi tengok. Jadi kalau ada peruntukan tu, lepas ni dah ada pengelola kat Sabah ni datang-datang tengok kami ke sini. Bila kita Assalamualaikum. Dengan ini saya akan bacakan teks ucapan Dato' Jasni Matlani, Ahli Lembaga Pengelola DBP Malaysia, merangkap Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah. Bersyukur kita kerana dapat berkumpul dan satu program yang baik yang melibatkan para penulis di negeri kita ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kerana diundang untuk menyampaikan ucapan. Saya difahamkan bengkel ini adalah lanjutan daripada bengkel secara dalam talian yang telah diadakan pada tahun 2021. Saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta, termasuk peserta dalam kalangan ahli Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa, yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama terhadap sebarang penganjuran program seumpama ini. Saya berharap pada masa akan datang, program sebegini mendapat penyertaan seluruh penulis Sabah tanpa memikirkan anda datang dari kelompok yang mana. Saya juga difahamkan bahawa para peserta bengkel ini sebagian besarnya adalah penulis muda belaka atau mereka yang baru mula berjinak-jinak dalam bidang penulisan, tetapi berjaya menghasilkan karya yang nanti akan dibukukan oleh pihak DBP melalui program ini. DBP memang sentiasa mencari bakat baharu dalam bidang penulisan untuk mewarisi dan sekaligus memastikan kesinambungan sastra negara ini berterusan. Justru itu, saya mengalu-alukan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan, NGO, agensi kerajaan terutama Jabatan Pendidikan bersama-sama Dewan Bahasa dan Pustaka berkolaborasi menganjurkan program bengkel ini. Dalam perkembangan yang berkaitan pula, saya berharap agar para penulis yang berpengalaman yang mempunyai rekod pencapaian yang baik, memenangi pelbagai hadiah dan anugerah, serta sudah menulis berpuluh-puluh buku, mesti bersedia berkongsi ilmu dan kepakaran dengan penulis muda ini. Demi untuk keterampilan penulis muda, seterusnya demi untuk kecemerlangan bahasa dan sastra negara kita. Begitu juga para editor buku, terutama daripada bahagian buku DBP, mesti mengambil peranan aktif untuk terus membimbing penulis yang baik supaya karya yang mereka hasilkan itu indah dibaca. Pengalaman penulis mapan adalah penting untuk merangsang penulis muda supaya mereka mempunyai ikon dan tokoh-tokoh yang dicontohi, manakala para editor pula membantu para penulis muda ini menata karya mereka. Gabungan ini sudah mampu menghasilkan penulis muda yang berbakat besar dan malah mungkin lebih baik daripada penulis yang terdahulu. Kita perlu ingat, kita bukan sahaja hendak melahirkan peguam, arkitek, tokoh ekonomi, doktor, ulama dalam bidang keagamaan,
tetapi juga mereka yang pakar dalam bidang seni, industri kreatif dan menjadi tokoh penulis yang bukan saja mendapat pengiktirafan di peringkat negeri, tetapi juga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Supaya agenda hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi, bahasa negara dan bahasa ilmu ini berterusan merentas zaman ini. Bidang sastra amat besar manfaatnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, beragama dan bernegara. Karya-karya yang baik sudah pasti turut menyumbang kepada usaha kerajaan memperkasakan masyarakat dan negara. Saya berharap agar program ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan konsisten pada tahun-tahun akan datang. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang dihormati, majlis seterusnya mempersilakan yang berusaha Puan Julia Alani Henry, Ketua Editor Bahagian Buku Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan acara penyampaian penerapan. Penulis antologi cerita orang kita, kami menyusun 10 jari. Mana-mana kekurangan yang terkesan, kami memohon ribuan kemaafan. Mana-mana kelebihan yang ada, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ini kali gaya yang paling menang. 1, 2, 3. Alright.